Yang saya muliakan mengurusi jabatan kuasa Aziz Sultan Nazim Maidin Shah Kapah, yang saya kasihi sahabat saya Tuan Haji Firdaus, mengurusi jabatan kuasa Biro Pendidikan, Dakwah dan Perkhidmatan Ummah, yang saya sayangi adik-adik saya, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siap, yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat saya rahimahullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan kalimah alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini diketemukan kita dalam majlis ilmu. Sementara sebelum kita berkuliah ataupun sembang-sembang perkara yang berkaitan dengan agama, kita sudah pun menunaikan sembahyang fardu subuh secara berjemaah. Maknanya inilah ahli-ahli jamaah kita yang dipilih oleh Allah SWT pada subuh ini untuk dapat bersama-sama dalam majlis ilmu dan juga untuk dapat menunaikan sembahyang subuh secara berjemaah. Dan ini jugalah merupakan perniagaan kita dengan Allah SWT. Kita ni sedang berniaga dengan Allah. Allah sedang membeli amal kita, perbuatan kita. Setiap sendi dan urat-urat yang ada pada tubuh kita sebanyak 360 yang besar-besar, semuanya adalah modal kita beribadah kepada Allah SWT. Kita tak rugi. InsyaAllah Allah akan bagikan laba ataupun keuntungan yang kita akan pergi di negara kita, iaitu akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan ganjaran pahala di mana kehadiran kita pada waktu subuh dalam keadaan gelap, maka Allah akan tukarkan di akhirat nanti dalam keadaan yang tegang benderang dengan nur Allah SWT, insyaAllah. Seperti mana yang saya telah janjikan yang minggu lepas ataupun kuliah yang sebelum ini, pagi ini saya akan cerita berkenaan dengan tahnik yang risalahnya sudah pun dimiliki oleh sahabat-sahabat saya yang sudah memiliki. Ada mungkin ada di antara sahabat-sahabat yang belum ada memiliki, minta tolong fotostatkan bagi sahabat-sahabat kita yang tak ada risalah berkenaan kehebatan tahnik itu. Ya, keluaran daripada majlis majalah pengasuh keluaran Kota Baru. Ya, baik. Pagi ini ataupun pada pagi ini insya-Allah kita akan sama-sama melakukan praktikal. Sebelum praktikal ataupun buat latihan, saya tegangkan sedikit sebanyak dulu berkenaan dengan tahnik ini, ya. Tahnik ini amalan kecil tapi infaknya besar. Pasal apa? Kesan yang kita buat tahnik ini, dia akan didasari oleh orang yang ditahnik. Orang yang mentahnik tak ada, tapi orang yang ditahnik itu, iaitu bayi-bayi ataupun bakal-bakal manusia, bakal-bakal insan yang kamil di dunia dan kamil di akhirat, insyaAllah. Untuk maklumat sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah SWT, yang terakhir saya mentahnik bayi ialah pada hari Jumaat lepas. Hari Jumaat minggu lepas, sahabat saya datang daripada Kampung Sawah, Podexen. Dia kata bapa dia itu masa saya jumpa, masa bersama saya dengan saya pada tahun 79 di Bahawal Negeri Sembilan, dia tu nak bagikan saya, Ustaz, kalau lahir budak ni nanti dalam kandungan saya nak bagi Ustaz. Punya bila dah lahir budak tu betul macam muka saya, dia tak bagi pula dah. Tak bagi dah, sayang pula dia. Ya, jadi dia ketemukan anak dia umur 3 tahun tak boleh bercakap. Umur masuk 3 tahun tak boleh cakap. Nak berak, oh gitu aja.
Astagfirullahalazim. Ya. Rupanya bila saya tanya di satu hospital berkenaan bersalin, punca budak ni akhir-akhir ini tak boleh bercakap ni, macam kelu ni. Punca ni daripada mak dia mengandung, hamilkan dia tu, konsisten dengan handphone. Lepas tu bila anak tu bersalin di hospital tak ada kerja, di sebelah dia ada anak dia. Orang Jawa kata ngempeng, tahu ngempeng? Tanya Tuan Haji kali, apa makna ngempeng itu? Isap susu ibunya, yang ibunya dengan handphone. Doktor ingatkan pada bakal-bakal ibu, jangan buat itu. Banyak di antara di ibu aja berpuluh-puluh anak-anak yang lahir dah umur dah setahun, 2 tahun, tak boleh cakap, nak berak gitu je. Punca daripada handphone ni, jaga baik-baik sahabat. Ibu yang mengandung kurangkan memegang handphone, kecuali benda-benda yang perlu saja. Pasal saya sidik, saya tanya doktor-doktor, ya, saya tanya begitulah dia punca ni. Itulah puncanya. Saya anak mutakhir ini diipuk saja lebih 20 orang bayi yang sudah umur setahun tak boleh cakap, tak boleh berkata sesuatu. Yang ni dah 3 tahun tak boleh cakap. Macam mana saya nak tahniahkan dia? Gigi dah penuh, masuk jari saya gagang nak ulurkan madu, gigi saya mahal. Saya bukan ada insurans. Bila pukul 2.30 sampai dia daripada Thailand singgah rumah saya tujuan saya nak buat singgah ni, Ustaz, dia kata saya nak tahniahkan anak saya. Ya, jumpa dia bila masa baru dilahirkan, sekarang sudah ada anak. Jadi jaga baik-baik anak-anak isteri ketika dia menyusukan anak, ataupun ketika di sampingnya bayi itu, kurangkan main telefon. Itu ingatan saya. Kalau nak ikut-ikutlah, kata nak ikut apa nak kata, tidak pasal. Baik, pada pagi ini saya ceritakan ya. Tengok risalah di sana. Apabila seorang bayi itu dilahirkan, maka sunat dilakukan untuknya ya 5 perkara. Ini pun kadang-kadang kita miss. Ya, jaga baik-baik. Kita nakkan anak kita, yang pertama sekali salihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan dia. Soleh saja tak cukup, dia hafiz tapi dia tak pernah dia mendoakan mak bapak dia. Pasal dia ulah pegang itu di kampung, dua perkara itu dia tak boleh dipisahkan. Waladun salihun yad'ulah, Nabi Muhammad SAW kata anak yang soleh yang sentiasa mendoakan mak bapak. Oleh kerana itulah mak bapak letaknya di bab yang ketiga. Allah saat yang pertama, Nabi Muhammad yang kedua, nombor 3 mak bapak. Ya, sehingga Nabi kata kaulan karimah, dengan bapak kamu cakap dan cakap yang baik. Bila bercakap itu hilang susah hati itu, susah hati bapak itu hilang. Ya, bila anak bapak tengok muka anak dia, duka cita yang ada dalam hati bapak tadi hilang. Minggu lepas saya cerita, kalau kita tengok isteri kita, duka cita kita hilang, susah kita hilang. Tapi ini bila bapak tengok muka anak, hilang duka cita bapak. Allah surga. Ya, surga. Baik. Yang pertama sunat diazankan dan di telinga yang kanan dan diqamahkan di telinga yang kiri. Dilakukan ketika bayi baru dilahirkan, iaitu sesudah bayi itu tersebut dimandikan, maknanya sudah cuci. Jangan dibangkang baru lahir itu dengan uri dia, dengan darah-darah dia, jangan. Bila dah bersih boleh. Oleh kerana itu kalau orang mati syahid, dia tak boleh disemayatkan pasal dia ada najis, ada darah dia. Itulah terus dikubumikan. Begitulah anak yang baru lahir tadi, jangan dikamakan sebelum bersih daripada kotoran yang keluar bersama-sama dengan dia keluar. Yang keduanya ialah disunatkan dilakukan dia akikah. Ingat, Allah SWT memberi peluang pada kita 2 minggu ataupun 2 minggu. Isteri kata, dia kata, bang, saya 2 minggu dah tak datang haid ni.
Makna ada warning dah, dia nak mula hamil. Simpan duit. Sekarang ni orang muda ni bukan anak tuan-tuan, anak balik. Nak kekal pun tak ada duit. Padahal warning dah ada, 2 minggu tak keluar dah bagi tahu simpan duit daripada itu. Semangatkan sikit Islam kita. Malap Islam dia oleh itu dia tak simpan duit. Sampai nak pada lahir nak kekal tak ada duit. Atuk dia lah kekal tadi. Allahu Akbar. Miskinnya kita. Tapi kita tak perasan. Yang ketiganya ialah sunat mencukur rambut bayi pada hari yang ke-7 selepas sembelihan akikah. Kedua itu sekali lah, 3 10 ini. Ndoi 1, ya, kekah 1, tahnik 1, bagi nama, isytiharkan nama 1, 4 perkara. Hari yang ke-7 itu cantik, paling cantik, ya. Tengok timbang rasa kerajaan, ataupun swasta yang bekerja di swasta atau kerajaan, berapa hari cuti untuk bapa dia, bagi peluang untuk buat kedui kekah tu. Itulah tujuan kerajaan bagi cuti untuk buat kekah tu, nak kedui. Yang keempatnya sunat menamakan bayi tersebut dengan nama yang baik. Yang kelimanya sunat ditahnikkan, iaitu ataupun belah mulut. Belah mulut. Nanti kita cerita bahawa ada di kalangan ibu bapa yang mengadakan majlis tahnik bersama dengan majlis kenduri kesyukuran. Ada yang mengadakan majlis ndoi buayan. Janganlah kaitan bayar. Hitam manis, yang hitam manis dah. Jangan. Pasal Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu daripada buaya sampai ke yang dah tengok ni. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cantiknya. Ini hitam manis. Anaknya putih pula tu, anak dia putih pula tu. Hitam manis dah salah tafsir. Salahnya ni. Baik. Dalam majlis itu sekali, keempat-empat majlis tadi, baik. Barang-barang keperluan untuk tahnik. Saya dah minta kerjasama Tuan Haji Khalid, Tuan Bilal kita, dan Tuan Bilal, Tuan Haji Muhammad Ismail Kadiman untuk menyediakan. Saya tengok tadi semua lengkap dah. Saya akan duduk di situ sekarang, kita akan buat praktikal. Ini di perundangan dulu, ya. Keperluan untuk tahnik ialah air pencuci tangan. Saya dah ada air pencuci tangan, dah siap. Air zam-zam sudah ada. Kemudian buah kurma ataupun madu. Bukan atau kurma dan madu. Ya, ini madu yang original, yang asli. Ya. Untuk maklumat sahabat, kalau madu itu dalam gua, ya, cari yang paling dalam. Dalam gua tu yang paling dalam. Kalau dia pada pokok, cari pokok yang paling tinggi. Itu yang paling istimewa. Bukan saya nak mengkodamkan madu Iran, tak. Madu Iran, orang Iran yang memakan buah-buah di sana memang hebat untuk dia. Tapi madu Malaysia ni, dia makan buah-buah, madu-madu yang ada di dalam negara kita sesuai untuk kita makan. Maka yang istimewa di Malaysia ialah madu Malaysia. Ini agung-agungkan di orang berapa. Madu Malaysia. Dia makan madu ni, madu sama ada pelulut atau kenapa, ketika musim yang paling musim belimbing buah berbunga, madu cukup cantik. Saya bersama-sama dengan Mardi buat satu penyelidikan. Dia kata, ya, Mardi di Sungai Wan, perintahannya, dia kata itulah madu yang paling baik kalau musim belimbing berbunga. Baik. Buah
qamut. Yang ketiga, yang keempatnya sudut kecil. Ada tadi saya minta ya. Memulakan majlis tahnik. Nah, bayi kecil yang akan ditahnikkan itu seelok-eloknya diletakkan di atas riba ataupun didekatkan di hadapan riba imam ataupun tuan guru yang akan melakukan tahnik. Imam ataupun orang yang tahnikkan itu, yang sebenarnya tahnik ini untuk orang-orang alim, untuk orang-orang alim. Tapi jangan pindah itu. Nak cari orang alim sekarang ni susah. Orang alim tu mana ada? Orang alim itu taraf dia lebay. Orang alim tu taraf dia lebay. Lebay ini macam mana? Jangan panggil orang tu lebay kalau dia tak alim. Lebay. Macam menyenda-nyenda dia. Jangan. Alim ini lebih tinggi daripada ustaz dah. Ustaz cuma profesor saja, tapi lebay ini lebih tinggi daripada dia. Beramal dengan ilmu yang ada pada dia. Maknanya orang tu memang cukup, ilmu dia cukup, amal dia cukup. Itu lebay. Bukan senang. Ya, bukan senang. Ya. Dia tak boleh panggil lebay. Majlis kedui kahwin, air tak ada, naik basuh tangan tak ada. Dia pun nak ambil air yang di atas meja itu, buka tu, dia basuh tangan. Dia tahu la tubazziru tabzira annal mubazzirina kanu ikhwana sayatin. Jadi lebay itu jatuh taraf dia sama dengan syaitan. Pasal ini untuk minum, bukan untuk basuh tangan. Minum, basuh tangan dah disediakan oleh tuan yang punya rumah. Hilang terang lebay. Pasal bersedara dengan syaitan, membazir air minum untuk basuh tangan. Tapi kita tak perasan. Kita tak perasan. Dia very small. Kecil benda itu. Tapi itulah dia. Lebay tak mau dia. Ya. Kemudian dia kata, bila dah bayi dah letak pada riba imam ataupun bapa dia ataupun mak dia dah letakkan pada dekat imam, dia pun baca ila hadratin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa washabihi wattabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa asyhadu anna sholihin wal mu'minina wal mu'minat Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bayi itu kita dengar, kuatkan Fatihah itu supaya bayi itu dengar. Seolah-olah kita ajar bayi itu. Ya, seolah-olah kita ajar bayi itu. Lepas itu dia pun bacalah apa yang ada di sini, panjang ni. Dan tak sempat 43. Baca ni dan kemudian baca yang seterusnya, ya. Baca seterusnya ni begitulah. Ya, baik. Kemudian jika bayi tersebut belum lagi dicukur kepalanya, biasanya bayi yang dilaksanakan tahnik itu selepas segera dicukur. Yang eloknya kalau nak tahnik, bayi itu cukur dulu. Dicukur dulu eloknya. Jangan sayang rambut tu. Kerana Allah sayangnya dicukur rambut ni. Ini orang yang tak ada ilmu. Kita biarlah maksud yang berilmu. Tengok tajuk khutbah semalam. Astagfirullahaladzim. Tak ada tu banding. Kalau kita nak baca khutbah tu, bayar 1,000 pun tak ada nilai. Tak cukup 1,000 nilai khutbah semalam. Iman budaya ilmu. Man arada dunya fa alai bilmi, man arada al-akhirah fa alai bilmi, man arada man fa alai ilmi. Kalau dia nak bahagia di dunia dengan ilmu, nak bahagia di akhirat dengan ilmu, nak bahagia dua-duanya dengan ilmu. Ya, dalam kitab yang dibaca oleh Tuan Haji saya dulu baca sikit, tapi oleh kerana Tuan Haji Ibrahim Miftah sambung itu saya kali kitab lain. Di sana ada mengatakan, ya, Nabi kata, wahai kamu semua, dia kata, aku adalah pintu, aku adalah gedung ilmu, gudang ilmu atau gedung ilmu. Sayyidina Ali ialah pintunya. Sayyidina Ali adalah pintunya. Orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi marahlah.
Nabi hebatkan Nabi Sayyidina Ali. Ali baik tak? Panggilnya Ali. Aku akan kumpulkan 10 orang daripada profesor-profesor aku untuk nak bertanyakan kamu ada apa dengan 10 soalan tapi dengan jawapan yang satu. 10 soalan, satu soalan dengan jawapan yang 10. Orang Yahudi, Majusi, Nasrani marah dengan Sayyidina Ali. Dia katakan, pasal apa? Sayyidina Ali adalah pintu ilmu pada Nabi. Okey, buat majlis. Dia pun adakan 10 cendekiawan orang kaum ni, cendekiawan Yahudi, Majusi, Nasrani tadi. Panggil Sayyidina Ali, tanyakan satu soalan dengan 10 jawapan. Adalah ilmu ataupun harta. Itu soalan dia. Suruh Sayyidina Ali jawab 10 jawapan dia. Potong setakat itu. Sambung perintah ni. Baik. Paragraf yang kedua. Saya selalu potong-potong tu, masa tak cukup, pendek sangat ya. Jika bayi tersebut telah dicukur kepala, maka imam bolehlah memulakan tahnik. Ya, mulanya imam membasuh tangan dahulu. Itu tadi persiapan tu Ustaz. Basuh tangan dulu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal jari imam nanti dia akan colet madu, dia akan masukkan dalam langit. Masukkan dalam langit. Saya kadang minta volunteer Tuan Haji Ismail baring, saya nak tahnikkan dia. Boleh? Itu yang saya takut tu. Dah 3 tahun gigi dah penuh. Macam mana nak tahnik? Gigi ni kan putih dengan anak saya. Saya pun menung begini, macam mana saya nak buat ni? Jangan. Sebelum ada gigi lagi tahnikkan 7 hari tu. Ya. Ringkas sajalah. Kemudian apa nama ni? Kalau dia belum dicukur, majlis dah ada, imam ataupun orang ramai bolehlah menggunting rambut dia sebelah dekat kubur-kubur. Kan orang Jawa selalu ya. Marhaban ya marhaban. Di bawahnya anak dia tu pusing keliling kan. Satu gunting. Rambut dia tu simpan. Bila dicukur bayi nanti, campurkan situ, keringkan, dah cukup kering, timbang sebelahnya emas, sebelahnya rambut. Berapa berat dia? Kalau berat dia 1 mayam katakan, ataupun 1 tahil, maka 1 tahil itu emas, berapa harga dia? Ambil nilai duit harga emas tadi itu, bagikan kepada fakir miskin. Tapi ini tak pula. Bayi itu sedekah pada orang fakir miskin. Ini bila marhaban, orang yang nak mencukur tadi ambil duit bagi ke dia. Boleh juga. Patutnya rambut bayi tadi nilai dia bagi orang ramai, sedekah fakir miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nampak? Jawatan pasar masjid ataupun pengurusi masjid mesti cakna dengan orang miskin. Karya dia. Jangan main-main itu. Tidak terbatal surat Ar-Ra'aital ladzina yukadzibu. Ya, ini tabung miskin, anak miskin kena adakan tabung. Anak miskin dan anak yatim. Jangan main-main itu firman Allah. Ta'am miskin, jawatan kuasa ataupun ketua kampung mesti cakna dengan orang fakir miskin di karya di kampung dia. Tidak jaga baik-baik itu takut. Ya, ini jangan dimain-main benda ini ya. Ar-Ra'aital ladzina. Itu maka saya sarankan imam kampung saya jangan tinggal ayat Maghrib atau Isyak baca Ar-Ra'aital ladzina yukadzibu bid-din. Mengingatkan jamaah supaya jamaah sentiasa ingat pada fakir dan miskin. Ya, baik. Buka muka surat yang kelima. Doa ketika mencukur, supaya potong je. Doa ketika mencukur. Tengok, nak cukur rambut bayi pun betapalah hebatnya orang gunting rambut.
Latih anak-anak saudara tuan-tuan supaya dia jadi penggunting rambut. Satu kepala dia gunting rambut, dia baca doa ini, pahalanya ya Allah. Sebilang-bilang rambut yang digunting itu ataupun yang dicukur itu pahalanya. Dulu ada orang kita Melayu bukan sekarang Anwar tinggal seorang tu, saudara Anwar di kampung Bromen tu. Sampai di kepala adabnya dia pun baca doa, pahalanya sama dengan tiap-tiap rambut yang dipotong itu. Kalau satu rambut panjang dipotong 8 dah. Satu ulai rambut baru. Kalau 1000 ulai rambut yang digunting tadi, yang dipotong tadi, yang dicukur tadi, Allahu Akbar, pahalanya melempar ruah. Duit dapat, pahala dapat. Orang gunting rambut, ajar anak-anak gunting rambut. Ya, akhirnya. Baik. Kemudian yang terakhir untuk kuliah kita, nanti kita buat praktik ke depan tu. Ingat sahabatnya, kalau pada anak kita, menantu kita mengandung, jangan lupa kalau bersalin, elok aja bersalin, keluar telefon abah. Ya, telefon abah. Kalau abah lalu datang, abah datang, abah dan tengok muka bayi cucu saya tu, dia pun baca u'izuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammat wa min kulli ainin lahammat. Apa ujung sekali tu? Apa maknanya? Aku mohon keselamatan untukmu wahai bayi. Tak nak doakan cucu kita? Allahu Akbar. Doa dalam kitab yang Tuan Haji Ibrahim baca tu, bab doa saja 4 line, 4 muka, 4 line, 8 muka. Bab doa aja. Ya. Bah, doakan ayah saya sampai selamat di rumah. Terus angkat doa. Ya Allah, selamatkan aku nak balik ke rumah dia di Kuala Lumpur. Anak kita nak balik ke Kuala Lumpur, cucu kita balik ke Kuala Lumpur. Doakan terus angkat tangan. Bapak doakan saya supaya selamat sampai rumah. Terus angkat tangan. Ya Allah, selamatkan anak dan cucu aku dan hartanya selamat sampai ke rumah dia di Kuala Lumpur. Jangan tunggu-tunggu, tak usah buat pulut-pulut kuning dengan orang. Terus angkat tangan aja. Doa tu juga hebat ya. Baik. Aku mohon keselamatan untuk wahai bayi dengan berkat kalimah Allah yang sempurna daripada segala syaitan yang membuatkan kebaikan dari segala pandangan mata yang dengki. InsyaAllah kalau anak kita nanti ditahniah, orang tak akan mengumpat anak cucu kita. Dan sebaliknya, anak cucu kita juga terjaga dari lidahnya dan mengumpat. Itu yang kita nak. Ini pagi-pagi apalah, balik rumah tengok bukan nasi lemak mentah, beli nasi lemak mentah. Apa orang jual nasi lemak, dia nak jual nasi lemak juga, nasinya mentah. Jangan. Astagfirullahaladzim. Oleh itu Nabi kata yang akhir, Nabi kata apa? Hadis apa? Sukutu afdali min sab'in hasan. Diam daripada mengatakan nasi lemak itu mentah pun nak jual juga, diam aja. Pahalanya sama dengan orang 70 sembahyang kita baru diam. Tak komplain nasi lemak mentah. Diam. Orang tu sembahyang 70 rakaat, 70 sembahyang, kita hanya diam. Itulah kehebatan di antara tahniah ini. InsyaAllah itu saja yang mahu saya sampaikan. Lepas tu kita akan berada di bawah itu, kita melakukan praktikal tahniah. Sekian, wabillahi taufiq. Satu dua perkara yang tak menyenangkan pada perhatian sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat saya dengan hati minta maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma bi asma'ika wa sifatika tuhibbu lana min kulli shay'in badina masalati wa mahabbati wa ila al-sunnah jamaah wa safi ila dika ya jalal ikram. Allahumma rabbil min qulubana wa salli bi ta'alika rasuluna wa qarina fi lana sirrana wa qul bil ibari fitrana wa qina syarra syaitan wa inna billahi rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahu a'lam bissawab. Dah 3 ni.
Zam-zam. Madu. Sedap. Tomat. Ini air basuh tangan. Siapa jadi bayi ni? Siapa yang jadi bayi? Oh ni. Mana bagi tak? Sini ke sini? Ini. Ingat dia. Kurma ni kena kupas tu. Bang kulit ni. Tersedak pula Haji Mat. Rumah nak buang kulit. Dalam pen aja. Rakaman ini kita buat sebagai tutorial praktikal nak masuk YouTube. Seluruh dunia akan tengok ni. Ya. Kurma naklah buang kulit. Kulit hari dia. Mak dah nak bagian depan saya. Boleh, mana-mana boleh. Tu komisar tu. Yang ni sambil baca. Tentang kaki saya. Elok dia macam bayi. Gigi dah tangan dia. Ini bayi mana tu? Ni bayi dia. Bantal tak ada. Tak apa, tak apa. Bantal Bayi. ada dalam Bayi bantal. veteran. Nak bantal? Demonstrasi bayi veteran. Atas ribu lah, atas ribu. Haji Ismail bin Kadiman. Tak payah. Tak payah. Boleh buka masker. Dia orang kenal. Semua ada dengan gerah. Inilah dia bagi bayi Kuteh Tuan Haji Ismail Kadiman, Bilal Masjid, Sultan Nazir Muazziddin Shah. Yang pertama sekali, ya, bila dah siap macam ini, kita pun baca doa, ya. Kita baca doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihi kiram syillillahil al-Fatihah. Amna syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Risalah tengok. Tengok risalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Zurriyatan ba'daha min ba'di wallahu samii'un 'alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما يوضعت وليس الذكر كالأنثى وإذا سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله من ورائهم محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ وحفظها من كل شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Berhenti sekejap, ucapkan ubun-ubunnya. Okay, ubun-ubunnya. Sambung baca balik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Tiupkan pada telinga sebelah kanan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan batal di sebelah kiri. Kalau kepala di atas ni senang tu. Ya, baik. Kemudian sambung lagi ya. Habis dah tu ya. Habis. Kemudian kita sambung sekali lagi ya. Kalau bayi itu lelaki, tengok dia. Bismillahirrahmanirrahim. Inni samaituka ya bima sammaka. Bapak siapa nama? Baru masih itulah diisytiharkan nama bayi tadi. Ya, nama bayi lagi Sammaka Allah Haji Ismail bin Kadiman. Diisytiharkan itu. Tapi belum haji lagi masa tu. Ya, Bayi. diisytiharkan itu semua tahu. Orang kampung mana semua tahu. Bayi Kalau dia lagi belum perempuan, haji. kita baca macam inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Inni samaituki bima sammakillah. Ya, nama Maryam anak Abdul Rahim. Ya. Kemudian asantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abadan wa dafa'tu alaihi ankum syu'u bil halali wal aqwal illa billahil aliyil azim wa la quwwata illa billahil azim. Sudah hadis. Ya, maknanya hadis itu yang pentingnya nak menamakan itu bagi nama yang baik. Kalau nama tak baik, orang akan bu. Ya. Dan dia pun terus berdoa ya, berarti apa ni? Allahumma inni a'udzuka min hamazati syaitan wa a'udzuka min hamazati min yahdurun. Baik tani ya, baik. Kesan tani. Mula-mula terus tangan dulu. Tangan ambil ya. Yang gigit saya tak tangan saya ya. Dah, tak ada gigi dah. Tak ada gigi tak apa, tak bahaya. Tak ada gigi. Dia memang bayi betul, bayi. Bayi tu. Jangan ditunjuk situ. Ambil terus. Tunjuk situ. Banyak sikit tu Haji. Madu. Bertualang tu. Hau. Okey. Ya. Bayi boleh bercakap. Oh ya. Masuk ni kita mamai ya. Jangan gigit, tak tangan. Gigit. Oh, gigit. Tekan ke belakang lagi. Mana lagi? Tak kena gigit dah. Isap. Oi. Isyak betul. Isyak betul. Okey. Bayi tu. Habis ya. Bayi tu isyak. Pastikan masuk dalam lagi. Memang bayi tu. Tekan tu. Supaya apa? Gigi Supaya belum tumbuh. bayi nanti hidung ni mancung. Tidak kemek hidung dia. Jadi kalau anak dia hidung kemek, selalulah tekan pagi-pagi tu tekan. Katakan supaya hidung ni mancung. Lepas tu kurma ni yang sebaik-baiknya. Tuan guru tu kena mamah dulu. Ya. Dah hancur tu tinggal, dah hancur tu. Kemudian barulah dia masuk dah mamah dah dia kena air liur tuan guru tadi. Lepas tu dia isapkan ni. Gigit. Masukkan dia. Dapat. Pusing sana, pusing sini 3 kali ya. Pusing sana, pusing sini. Lepas tu isap. Gigit sikit makan. Okey, cukup. 10 biji pun habis. Yang madu dengan kurma ni mak bapak dia habiskan lepas tu. Mak dia habiskan. Tapi patutnya saya kunyah dulu. Dan Yalah. yang sepih-sepih tu Ha. bila dia makan, itu bayi makan yang pertama makan kurma tadi. Jadi dia makan dia. Jangan takut cekik dan sebagainya tak. Kulitnya dia buang. Kulit buang dulu. Okey. Dah selesai dah tu. Ya, baru sekali lagi air madu. Air Air zam-zam.
untuk cuci mulut. Hoi. Oh, itu minum betul. Baik, kenyang je Mak. Okey. Mak, Bayi baru dilahirkan. Okey. Lepas tu doa. Mana doa dia? Doa bayi lelaki ya. Saya baca doa lah, minta supaya Allah SWT bagi keselamatan pada Tuan Ismail, supaya ingatan dia kuat lagi sekali. Dengan minta ingatan selamat dia, Suara sehat dia kuat. dia, murah rezeki dia, ya. Dirahmati oleh Allah SWT. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka sihatan wa afiatan wa qina lil hayy thayyibah. Was'alan sa'adatan husna wa ja'alhu birran wa bil walidayhi wa irfa'in lahumma wa ja'alhu minas salihin arifin. Allahumma nawwir qalbahu bi nuri hidayatik. Amin. Kama nawwarta bi nuri syamsik ya abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma surah qulub sirif qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum Ya. taqabbal ya karim. Ada apa nak tanya? Boleh tanya. Bayi dah bangun. Lagi. Ada apa-apa nak tanya? Ingat itu, yang pertama minumkan air zam-zam dulu. Lepas tu madu. Lepas tu kurma. Lepas tu tutup dengan madu dengan air zam-zam lagi. Mula air zam-zam, tutup air zam-zam. Oleh kerana itu kalau ada isteri ataupun anak ataupun menantu mengandung, kita siapkan, readykan benda-benda ini untuk utanik sekali pada hari ya. Lahir itu lagi baik. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan untuk saya, lebih-lebih untuk sahabat semualah. Ya, mudah-mudahan menjadi keberkatan pada Allah SWT. Tanya bila nak tukar. Baik. Kalau yang saya kata tadi, yang eloknya dicukur dulu. Sebelum tanik dicukur dulu. Kalau tak dicukur, dia terus bawa marhaban tadi, ambil gunting. Tidakkan gunting rambut dia sebelah bumbun ya. Letakkan pada satu bekas yang lain, yang bekas tetap ya, satu bekas. Nanti bila dicukur, campurkan pada situ, lepas tu keringkan, timbang. Doa nak mencukur ada sini. Doa nak mencukur rambut bayi ada sini ya. Semua ada dalam tu. Dalam timbang berapa dengan sebelah tu emas, sebelah tu duit, sebelah tu rambut, berapa banyak duit tu hadiahkan, sedekahkan pada fakir miskin, orang tempatan. Kalau ada keluarga, utama satu keluarga saudara sedaging, yang kedua baru pada jiran-jiran atau orang sekampung. Okey? Ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada lagi hal lain yang ada. Saya pun tak tahu lah besok lusa ke padam tadi. Inilah. Ya. Nak cukur tu? Bulan ke setahun ke? Kan saya kata tadi, sebelum tahnik kita cukur dulu. Tahnik ni eloknya hari yang ke-7. Kalau boleh hari lahir tu pun tak apa. Ingat? Ingat tu. Jangan sampai tak ditahnik. Yang sebenarnya tujuan dia ialah bagi peluang orang alim. Nak cari orang alim tu. Jadi tak nak cari orang alim pun susah, nak datang masuk tak. Ya. Kalau polisnya 7-8 orang dah nak bawa cucu dia datang rumah tahnik. Itulah tahnik yang terakhir tadi umur 3 tahun tadi. Daripada Ampung Sawah ke Desen. Tak besar. Tak boleh bercakap. Saya tahnikkan dia. Saya tengok rupanya bila saya ambil span digigit kan, saya masukkan dalam tu, rupanya lidah dia keras. Oleh kerana itu sahabat ya, yang terakhir ya, saya ingatkan pada sahabat, setiap pagi bangun pagi sebelum gosok gigi, bangun doa alhamdulillah ayat banatul kan. Sampai bunyi kerak di sini. Buatlah daripada mula sekarang. Supaya anak cucu nanti lembut lidah. Jadi efek pada atuk nenek kita. Pada cucu-cucu kita ya. Daripada atas terus pesangan. Dia akan bunyi kerak. Buatlah setiap pagi. Supaya lidah ni pasal menyebut ayat Quran. Macam-macam lah. Lidah ni tak mengumpat orang. Sambil itu selawatlah.
Okey? Tak ada apa? Kalau tak ada, itu yang saya mahu sampaikan untuk sahabat Abad. Akhir kata, saya minta ampunan maaf anda sekiranya ada sesuatu perkara khusus pada sahabat saya, Tuan Haji Ismail kita dan ada makan masa ada azan dan saya akan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.